Hijrah Digital bersama Ustaz Syed Putra Haizam. Dan Ustaz juga pernah daurah pengajian Syama'il Anjuran Mahad Darul Hikam. Dan Ustaz mendapat pengiktirafan CJ Tauliah mengajar oleh MAIS. Okey, insya-Allah Ustaz Mukti. So program kita hari ini adalah program sehari belajar dan fahami mencintaimu. Mu tu siapa? Nabi Muhammad. Bukan bermakna sehari saja kita nak belajar. Hari-hari kita akan belajar. Betul Ustaz? Macam tu. Cuma hari ni kita nak spesifik kan. Hari ni kita belajar betul-betul kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa kita melengahkan masa, saya ingin menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Mukti bin Ahmad. Boleh Ustaz? So kita akan bagi boleh insya-Allah. Dalam 45 minit untuk Ustaz teruskan, sampaikan berdasarkan apa yang akan Ustaz kupaskan tentang program kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, falyatafaddal ma'jura Ustaz Mukti Al-Fadil. Terima kasih pada saudara moderator kita pada pagi ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Salatan la nihayata li kamalihi wa li kamalih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasirin haqqi bin haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Tak boleh. Macam tu. Boleh ni. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulil karim malaiikatul muqarrabin. Wassalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah. Al-bidayah qad sayyidi. Tada. Okey, nampak tak? Tak nampak. Tak nampak kamera Ustaz. Nampak tak? Belum lagi. Tak ada. Okey, nampak. Tadi okey dah. Kena masuk dia tadi. Kena masuk dia. Okey. Okey. Okey, hilang. Okey, dah nampak lah Ustaz. Okey, dah. Silakan, insya-Allah. Tapi suara dia okey, boleh. Di sana. So okey tak? Dah dengar. Okey. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf tak salah sikit. Selesai dulu sebenarnya. Ada program lagi hari ni. Jadi curi-curi masa juga ni untuk hadir sama-sama kita semua insya-Allah. Dia alhamdulillah berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan Allah Subhanahu Muhammad sehari belajar mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Muhammad. Belajar mengenali atau mencintai Rasulullah SAW adalah kewajipan kita semua kerana Allah SWT mengenali Nabi kita Muhammad SAW. Allah SWT adalah suruhan Allah SWT. Seperti mana dalam Al-Quran Allah firman, am lam ya'rifuna rasulahum fahum lahu munkirun. Allah SWT. Tidakkah mereka itu mengenali Rasul mereka sehingga mereka terhadap Rasul mereka itu mengingkari? Maka kebanyakan mereka yang mendustakan para Rasul ini adalah mereka yang tidak mengenali Rasul. Adalah mereka yang tidak betul-betul Allah SWT mengenali dan mengetahui apa itu Rasul dan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Maka belajar mencintai Rasulullah, mengenali Rasulullah SAW adalah wajib. Bahkan dia termasuk daripada bahagian ilmu fardu ain. Macam kita mengaji, contoh Allah SWT kita mengaji, dia panggil apa?
kita mengaji di dalam kitab Aqidah berkaitan dengan Allah Tauhid dan sebagainya. Dalam tu ada bahagian berkaitan dengan kita mengenali sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul di antara sifat-sifat yang wajib kita mengetahui. Wajib kita belajar. Allah SWT. Dan kita kena belajar apa itu sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul. Tetapi mesti kita kena faham setiap sifat itu dia duduk pada zat. Sifat ni dia duduk pada zat. Tak sempurnalah kita mengenali sifat kalau kita tidak mengenali zat, iaitu diri Rasulullah SAW. Maka untuk belajar mengenali Nabi SAW ini, yang pertama sekali mesti belajar berkenaan dengan diri Nabi SAW. Bahasa mudahnya dipanggil apa? Syama'il. Tanpa mempelajari Syama'il, ada apa? Tidak, tak ada program. Allah SWT. Allah SWT Muhammad, tanpa belajar Syama'il, kita tidak akan tahu bagaimana Allah SWT Muhammad, kita tak akan mengenali bagaimana diri Rasulullah SAW. Allah SWT. Bahkan punca orang itu mencintai Nabi SAW bila dia mengenali diri Nabi SAW. Allah SWT Muhammad. Mudahnya belajar Syama'il. Kerana dalam Syama'il ni, dia ada dua ilmu. Yang pertama, bab berkenaan dengan khuluqiyah. Apa itu khuluqiyah? Khuluqiyah itu adalah Allah SWT Muhammad, tubuh badan, ciptaan Rasulullah SAW, tubuh badan Rasulullah SAW. Macam mana rupa Nabi, macam mana wajah Nabi, macam mana kening Nabi, macam mana pipi Nabi, macam mana hidung Nabi SAW. Itu semua kita kena belajar. Kita panggil apa? Khuluqiyah. Itu tubuh badan Nabi SAW, lebih berkait dengan ketubuh badan Nabi SAW. Yang kedua khuluqiyah. Ada bab yang kedua khuluqiyah, iaitu akhlak-akhlak Nabi SAW. Bahkan mengenali Rasulullah dengan cara kita mempelajari syama'il Nabi SAW, itu lebih kita kena utamakan sebelum kita belajar. Dia panggil apa? Ilmu sirah. Kerana kalau kita mengaji sirah tanpa kita mengaji syama'il, takut mungkin kita merendahkan Nabi SAW. Bahkan mengaji sirah akan menjadi nikmat, akan menjadi seronok apabila kita ini mengenali betul-betul tubuh Rasulullah SAW, diri Rasulullah SAW. Macam contohlah kita ada kalau macam keluar dalam, dia panggil apa, dalam TV contoh keluar, dia panggil apa, keluar satu iklan, akan ada suatu filem ataupun movie lah yang akan dimainkan dalam lagi 2-3 minggu. Dan movie itu kita akan tengok siapa yang akan menjadi pelakon dia. Kalaulah yang menjadi pelakon itu orang yang hebat, orang yang kita kenal, orang yang kita sayang, orang yang kita minat lah, maka Allah SWT, filem tu kita akan rasa filem yang hebat. Bahkan kita akan suka filem tu. Kita akan seronok melihat filem tu. Kenapa? Watak yang melakonkan itu kita kenal. Maka untuk belajar sirah, maka utamakan untuk kita belajar tentang syama'il Nabi SAW. Jadi untuk mengenali Nabi SAW, Allah SWT, yang pertama sekali hendaklah kita kenal bagaimana diri Nabi SAW, bagaimana tubuh Nabi SAW. Allah SWT. Nabi kita Muhammad SAW, hari ini kita guna masa 45 minit kita mengenali Nabi SAW insya-Allah secara umum. Mudah-mudahan dengan kita mengenali Nabi SAW walaupun sedikit ini dapat menimbulkan cinta kita pada Nabi SAW. Yang pertama sekali, untuk mengenali Nabi SAW, hendaklah kita ini mempelajari syama'il Nabi, kesempurnaan Nabi SAW. Yang pertama sekali, kita kena belajar tentang bagaimana rupa paras Nabi SAW. Kerana wajah Nabi SAW lah yang menjadi satu yang sangat istimewa dalam membicarakan syama'il. Kenapa? Kerana pencinta-pencinta Nabi ini yang mereka inginkan adalah melihat wajah Nabi SAW. Dan syukurlah kita pada Allah SWT. Boleh kat mereka? Boleh? Kita apa pilih? Siapa nak pilih? Dan syukurlah pada Allah SWT kerana khidmat para sahabah. Mereka menghafaz, mereka meriwayatkan apa yang mereka lihat daripada Nabi SAW. Sahabat melihat wajah Nabi SAW, maka mereka meriwayatkan kepada kita, Nabi itu macam mana, Nabi itu macam mana, Nabi bagaimana wajahnya.
bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab wujudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dekat lagi. Allah SWT. Jadi yang pertama, Allah SWT. Jadi yang pertama sekali, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajahnya itu Allah SWT adalah seindah-indah wajah. Dan tidak ada wajah yang paling indah melainkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Seperti mana Ummu Ma'bad, waktu mana Rasulullah SAW nak berhijrah ke Madinah, Nabi SAW dalam perjalanan Nabi singgah di satu tempat itu, Allah SWT, dan tempat itu kemah milik Ummu Ma'bad. Islam berada di kemah tu, Ummu Ma'bad. Dan Allah SWT Muhammad, bila Nabi singgah, Nabi kata, wahai saudari, ada tak apa-apa yang kau boleh bagi pada kami supaya kami ini boleh minum atau makan? Kami lapar dan nak berjalan lagi masa dia ke Madinah. Kata Ummu Ma'bad, wahai saudara kami ni tak ada apalah. Tak ada apa. Melainkan adalah seekor kambing yang kurus yang ditinggalkan oleh suami saya. Suami saya ni dia keluar bawa kambing-kambing yang lain yang sihat, yang kuat untuk mencari rumput, mencari makanan. Adapun ada seekor kambing itu dia kata kurus, dan kambing tu kambing betina dan tak boleh nak buat apa-apa dan tak dibawa untuk mencari makan kerana dah lemah kambing tu. Allah SWT. Jadi pada waktu itu Nabi SAW kata apa? Boleh tak engkau izinkan kambing itu bagi pada saya? Saya nak buat sesuatu pada dia. Kata Ummu Ma'bad, silakan kamu. Dia kata kepada Rasulullah SAW. Dia tak tahu ini Rasulullah SAW. Nabi mendekati kambing. Nabi tepuk belakang kambing. Bila Nabi tepuk belakang kambing tu, tiba-tiba kambing itu mula gemuk. Gemuk kambing tu. Yang kurus, yang hampir matilah, dah lemah. Dia gemuk seekor kambing. Kerana apa? Berkat tangan Nabi SAW. Yang kedua, Nabi SAW usap dia punya kantung susu. Diusap dengan tangan Nabi SAW yang mulia. Bila Nabi usap, tiba-tiba kantung susu itu menjadi besar. Allah SWT. Dipenuhi dengan susu, bahkan sampai menyebabkan susu itu menitis. Banyaknya. Waktu itu Nabi SAW ambil sebekas dan Nabi perah susu. Nabi bagi pada Sayyidina Bakar Siddiq. Nabi bagi pada Amir bin Fuhairah. Dan mereka lagi yang menyertai Nabi waktu mana dalam hijrah. Dan Nabi bagi juga pada Ummu Ma'bad. Dan Nabi perah lagi. Nabi kata, wahai Ummu Ma'bad, ini adalah susu untuk suamimu bila kamu suami kamu balik. Dan akhir sekali Nabi perah untuk Nabi SAW, Nabi minum. Allah SWT. Ummu Ma'bad waktu mana jumpa Nabi SAW pada waktu ini, bila suami dia balik, dia cerita suami dia, wahai suamiku, tadi aku jumpa seorang yang sangat indah wajah dia. Sedap suara dia. Allah SWT. Maksudnya apa? Nabi SAW seorang yang indah wajah dia. Siapa lihat wajah Nabi SAW akan terasa indah. Akan terasa, Masya Allah, wajah Nabi SAW. Dan tidak ada wajah yang paling segak, handsome, lawa, lebih daripada wajah Nabi SAW. Bahkan kata ulama, Sayyidina Yusuf itu sendiri setengah baru kecantikan Nabi SAW. Baru setengah. Tapi Nabi SAW dapat kesempurnaan, kecantikan, keelokan, ketampanan yang diberi dikurniakan oleh Allah SWT. Allah SWT. Cumanya, Allah SWT. Orang kata, kenapa orang tak iris jari tengok Nabi SAW? Sayyidina Yusuf, orang tengok Sayyidina Yusuf sampai tahap orang iris dek jari. Tengah potong buah, Yusuf keluar, Khalid tengok handsome sangat, sampai dia berkata, ni malaikat, bukan manusia biasa, ni malaikat ni. Sampai teriris jari tak rasa sakit. Tapi Nabi SAW, bila orang tengok dia, tak teriris pun jari. Kata ulama, walaupun tak teriris jari, tapi dia telah melunyaikan hati-hati orang bila tengok Nabi SAW. Jari tak teriris pun. Tapi siapa tengok Nabi SAW, hancur hati. Lunyai hati dia, kenapa? Cinta pada Nabi SAW. Kerasa Allah segak Nabi SAW, lawannya, handsome-nya Nabi SAW. Dan kenapa orang sampai tak tahap iris jari, sakitkan diri dia apa? Allah SWT. Terluka dan sebagainya. Kerana terpegun dengan keindahan Nabi SAW. Kerana Nabi itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasulullah, melainkan kami dirahmat untuk sekalian alam. Bila rahmat ni tak menyakitkan orang. Bila rahmat ini tidak mudaratkan orang. Rahmat itu beri keamanan, beri kebahagiaan, beri kebaikan, beri keselamatan. Itu rahmat.
maka orang tengok Nabi SAW, mereka akan rasa kasih sayang mahabbah pada Nabi SAW. Tapi tak sampai dah tahap teralik sampai hirih jari dan sebagainya. Cuma yang Nabi Yusuf ni sampai orang terpegun dengan kecantikan dia disebabkan Allah SWT Muhammad. Bahkan ada berlaku fitnah juga. Kerana Zulaikha dia nak buat sesuatu yang tak elok lah pada Nabi Yusuf kerana ketampanan dia. Rasulullah tidak. Bahkan tidak ada seorang perempuan pun dalam sirah kita mengaji yang mengajak Nabi SAW berzina. Tidak ada. Kenapa? Ketampanan Nabi itu rahmat. Dan rahmat tak mungkin orang rasa nak buat benda tak elok. Ya, Nabi Yusuf ada rahmatnya. Tetapi Nabi itu lebih luas, lebih besar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah utus dia semata-mata untuk rahmat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kecantikan ketampanan Nabi SAW itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah buka kecantikan Nabi, ketampanan Nabi sekadar mampu orang lihat saja. Kalau Nabi Yusuf Allah buka semua sehingga berlaku pelbagai daripada orang pada waktu itu. Tapi Nabi Muhammad SAW Allah buka kecantikannya hanya sekadar orang dapat lihat, mampu lihat. Cuma yang Allah lebihkan untuk Nabi SAW ni adalah kehebatan dia. Allah SWT. Maksudnya Nabi ni lebih kepada orang lihat dia gerun daripada orang rasa, oh Nabi wajah. Macam tu. Ya, orang kata wajah Nabi memang tampan, cantik, segak Nabi SAW. Tapi lebih orang rasa gerun dari Nabi SAW. Sebab tu perempuan tak dekati Nabi SAW. Tak berani orang nak dekati Nabi buat benda-benda yang macam tak elok. Kenapa? Nabi tu Allah zahirkan kehebatan dia. Ada panggil kegerunan di diri dia tu Allah zahirkan. Itu Nabi SAW. Jadi Nabi SAW wajahnya itu bercahaya. Bersinar wajahnya. Allah SWT. Ini cara untuk kita mengenali Nabi SAW. Yang pertama mesti kenal wajah Nabi SAW macam mana. Sebab target kita, kalau kita cinta Nabi, mesti nak tengok wajah Nabi SAW. Maka kenali wajah Nabi SAW. Sebelum kita mengenali yang lain lagi. Ni kenal sirah Nabi, Nabi pergi perang Badar, Nabi pergi perang Uhud, dia cerita pandai semua. Tapi bila tanya ada hidung Nabi macam mana, dia tak tahu sebut. Kening Nabi macam mana, dia tak tahu. Wajah Nabi macam mana, dia tak tahu. Sedangkan telah detail diceritakan Syama'il, bahawa bagaimana wajah Nabi SAW. Allah SWT. Yang pertama, wajah Nabi SAW itu bercahaya, bersinar. Allah SWT. Satu hari Sayyidina Jabir bin Samurah, hadis Imam Tirmidzi, yang kita Syama'il Imam Tirmidzi ada sebut. Satu hari Sayyidina Jabir bin Samurah, malam hari, bulan purnama waktu malam tu. Allah SWT. Dan malam itu kata dia, Nabi SAW pakai baju warna merah. Dan merah Nabi SAW, merah yang dipanggil cayang lah. Cahaya merah tu, tak merah terang tu. Bila Nabi keluar pada malam itu, aku jumpa Nabi, aku lihat Nabi, aku lihat bulan. Aku lihat Nabi, aku lihat bulan. Maksudnya aku lihat cahaya wajah Nabi yang indah dan aku lihat cahaya bulan purnama yang indah. Allah SWT. Falahu indi ahsanu minal qamar. Ahsan minal qamar. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah, wallahi demi Allah, kata dia, Rasulullah wajahnya itu lebih indah, lebih cantik, lebih elok daripada bulan. Indahnya wajah Nabi SAW. Kita kalau tengok cahaya bulan purnama malam-malam, Allah SWT. Allah SWT. Kita dah nampak betapa eloknya cahaya ini, tak menyakitkan hati. Tidak menyakitkan mata kita. Tapi cahaya di wajah Rasulullah lebih indah pada tu. Kita kalau tengok matahari sakit mata, tengok bulan tak sakit mata. Cahaya wajah Nabi SAW terterang. Bersinar-sinar. Tapi tak macam matahari, tapi macam bulan. Maksudnya apa? Pada bersinar-sinar terang, tetapi kita dapat lihat dan tidak menyakitkan mata. Itu cahaya wajah Nabi SAW. Satu hari, Rasulullah Muhammad, Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala sedang jahit baju, tiba-tiba jarum dia jatuh. Jarum jatuh malam hari, dia cari tak jumpa. Mana jarum. Tiba-tiba Nabi balik. Assalamualaikum, Nabi balik. Bila Nabi masuk, Sayyidina Aisyah nampak, oh jarum dekat sini. Kenapa? Cahaya wajah Nabi SAW. Dia tak pelita tak nampak. Cahaya wajah Rasulullah lebih terang, lebih bersinar daripada cahaya pelita. Kerana pelita itu api. Rasulullah cahaya itu nur. Allah SWT. Jadi, waktu itu kata Sayyidina Aisyah, wahai Rasulullah, indahnya wajah engkau. Eloknya wajah engkau, bercahayanya wajah engkau. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, ya Aisyah, wailun man la yarani fil qiyamah. Wahai Aisyah, celakalah orang yang tak dapat lihat wajah aku nanti di hari akhirat. Di hari kiamat nanti siapa tak lihat wajah aku, celaka dia. Maksudnya dia tu orang yang bukan orang Islam, bukan orang beriman. Dan orang yang
Duduk dalam golongan orang kafir atau orang yang dahaka pada Allah. Tak masuk golongan Nabi-Nabi. Tak duduk di bawah panji Nabi SAW. Nabi celaka lah orang yang tak dapat lihat wajah aku nanti di hari akhirat. Di hari kiamat. Allah SWT. Tetapi Nabi sebut detail tentang siapa yang tak dilihat ni. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, siapa yang tidak boleh lihat wajah engkau Rasulullah nanti di hari kiamat? Nabi kata apa? Man dzukirtu indahu fala yusalli alayya. Siapa yang aku ni disebut di sisinya, nama aku disebut, dia tak selawat kata aku. Dia buat diam ya, tak sebut sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi. Allahumma salli alaihi tak sebut. Dengar nama Nabi sebut. Kita selawat, tak selawat, tak boleh tengok wajah Nabi SAW. Sedangkan wajahnya paling indah. Allah SWT. Sedangkan para sahabat ni, yang mereka paling suka dalam hidup mereka adalah melihat wajah Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi SAW kata apa? Aku ni kalau sabut, duka cita, sedih dalam jiwa aku jumpa Nabi, lihat ketenangan wajah Nabi, hilang segala duka cita aku. Hilang segala kegelisahan aku bila lihat wajah Nabi SAW. Allah SWT. Itu Rasulullah SAW. Yang pertama, wajah Nabi bersinar bercahaya. Yang kedua, Allah SWT. Hidung Nabi SAW itu mancung tetapi tak terlalu mancung. Dia rendah sikit, mancung tapi rendah sikit. Ada orang hidung mancung tapi tinggi. Macam orang Mesir kita, orang Turki. Mancung tanpa mancung. Tanpa mancung tak boleh elok. Nah, hidung Nabi rendah tapi mancung. Dia tak tinggi mancung tu. Dia elok pertengahan saja. Tak terlampau rendah, tak terlampau tinggi. Tengah-tengah saja. Dan mancung. Dan hujung hidung Nabi SAW ni, Allah SWT, dia panggil apa? Mengelakkan cahaya tu. Hujung Nabi, mengelak cahaya tu. Dan kening Nabi SAW pula, mengikut kelopak mata Nabi SAW. Nabi dia kelopak mata. Kita tengok orang putih, contoh kita tengok orang putih, orang Arab. Dia mata ni duduk dalam, atau macam ada ni, ada luas sini. Dia naik tu, kelopak mata. Kalau daripada bawah cahaya ni, akan nampak macam bulat ni. Macam bulat kelam ni. Kelopak mata, Nabi dia kelopak mata. Kelopak mata. Allah SWT. Dan dia panggil apa? Kening Nabi SAW mengikut kelopak mata dia. Dia macam bulan sabit. Macam tu. Tu, dia panggil apa? Allah SWT. Kening Nabi SAW. Dan kening Nabi SAW itu yang hujung tu jadi halus. Macam bulan sabit. Hujung tu halus. Ada orang kening dia macam tebal terus gitu. Kening Nabi SAW, hujung itu dia jadi halus. Melengkung. Macam tu. Ikut bentuk, Allah SWT. Dia panggil apa? Bentuk kelopak mata Nabi SAW. Dan kening Nabi SAW itu tidak bersambung. Kening Nabi kalau dilihat di jauh, kalau dilihat daripada jauh, nampak macam kening Nabi bersambung. Tengok dekat tak bersambung. Kosong tengah ni. Bersih. Dan Nabi SAW darinya luas, menunjukkan dia cerdik. Dan di dari Nabi SAW ada satu urat yang besar. Bila Nabi marah akan naik urat ni. Urat tengah ni. Dan Nabi marah, naik urat. Aku akan timbul. Maksudnya semat Nabi SAW. Dan mulut Nabi itu luas. Mengikut kesesuaian bentuk mukanya. Allah SWT. Mulut luas. Dan mulut luas menunjukkan Nabi itu petah dalam bercakap. Dan janggut Nabi SAW tebal. Gigi Nabi SAW pula putih, macam gumpalan awan, tersusun cantik, rapi. Dan giginya yang depan ni, dia renggang sikit. Bila Nabi bercakap atau senyum, akan nampak cahaya keluar pada gigi yang renggang tu, keluar dari situ. Maksudnya dalam mulut Nabi SAW ada cahaya. Itu Nabi SAW. Dan banyak lagi kita mengaji. Rambut Nabi-nya ikal mayangnya rambut Nabi SAW. Tangan Nabi-nya itu kuat, sendi-sendinya itu besar. Dan pelbagai lagi tentang tubuh Nabi SAW. Jadi yang pertama tadi kita kena mengenali tentang tubuh Rasulullah. Bagaimana tubuh Rasulullah. Bagaimana keadaan diri Rasulullah SAW. Yang kedua, untuk mengenali Nabi kita Muhammad SAW. Supaya kita dapat cinta Nabi SAW. Kita kena kenal dan kena belajar tentang apa keistimewaan tubuh-tubuh Nabi SAW. Maka detailnya yang pertama kita mengaji tentang diri Nabi. Kening macam ni, rambut macam ni. Sekadar tu. Yang kedua kena mengaji. Setiap tubuh badan Nabi SAW itu ada benar-benar luar biasa keistimewaan yang berlaku pada diri dia. Contoh mata Nabi SAW. Kita mengaji tentang mata Nabi. Mata Nabi tu luas. Dia macam memanjang sikit. Besar sikit, lepas tu manjang. Ikut kelopak mata dia. Cantik. Bulu mata yang lentik. Okay, mata Nabi SAW. Kalau kita mengaji mata macam tu. Mata Nabi yang putih tu putih melepak. Yang hitam ni, hitam betul-betul pekat. Cumanya di akhir-akhir dakwah Nabi SAW, yang putih jadi kemerah-merahan. Kenapa? Nabi berat menanggung ujian dalam dakwah dia.
kita bukan setakat kita tahu mata Nabi macam tu, kita kena belajar apa keistimewaan dan apa keluar biasaan mata Nabi SAW. So, betul-betul kita ni rasa Allah Rasulullah luar biasanya. Baru jatuh cinta pada Nabi SAW. Allah SWT. Mata Nabi SAW tak macam mata orang biasa. Mata Nabi SAW boleh lihat apa yang tak dilihat oleh manusia. Allah SWT. Allah SWT. Mata Nabi SAW boleh melihat malaikat. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, yang maksudnya, aku melihat Allah SWT. Malaikat Jibril itu, dia memiliki 600 sayap. Dia memiliki 600 sayap. Tapi kalau dibuka satu sayap pun akan tutup. Ufuk. Tutup. Tak nampak apa langit. Satu sayap dia. Besarnya malaikat Jibril. Dan Nabi pernah tengok Sayyidina Jibril ni 2 kali. Waktu bentuk yang asal. Yang pertama, waktu mana Nabi diutuskan, turun wahyu, Jibril tunjuk ubah dia asal. Yang kedua, kata salah, waktu mana Isra' Mi'raj. Tengok bentuk yang asal maksudnya. Dan bentuk yang asal malaikat Jibril ni menggerunkan kerana apa? Dia sangat hebat. Sehingga Nabi balik pun Nabi Zamiluni. Okey ya. Jadi Allah SWT. Nabi melihat malaikat. Nabi melihat jin. Nabi melihat syaitan. Allah SWT. Seperti mana hadis Nabi SAW yang kita selalu baca itu. Nabi SAW pernah satu kali Nabi tengah makan dengan sahabat. Tiba-tiba Nabi gelak ke seorang sahabat yang tengah makan. Kita berasa, "Oh Rasulullah, kenapa engkau gelak kepada dia?" Kata Rasulullah SAW, "Aku gelak kepada dia kerana aku melihat syaitan sedang muntah. Tadi dia makan, dia tak ucap bismillah. Maka syaitan makan dengan dia. Tiba-tiba dia teringat nak bismillah, dia baca bismillah awwalahu wa akhiruhu. Maka syaitan muntahkan balik makanan yang syaitan makan. Nabi gelak ke syaitan. Pada muka syaitan lah maksudnya itu. Allah SWT. Makan minyak sedap, tengok muntahkan balik, keluar balik. Nabi gelak ke syaitan. Nabi lihat syaitan maksudnya. Nabi SAW pernah mengatakan, Nabi kata, jangan renggangkan saf. Rapatkan saf, kata Nabi SAW. Samakan saf. Kata Nabi SAW, inni la ara syaitan. Allah SWT. Sungguh aku ini melihat syaitan masuk di celah-celah saf yang regang itu, macam anak kambing masuk celah-celah. Anak kambing, macam seekor anak kambing. Nabi kata, inni la ara syaitan. Sungguh aku lihat dengan mata aku syaitan. Itu mata Nabi melihat yang ghaib. Allah SWT. Mata Nabi SAW lagi boleh melihat apa lagi? Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Aku pernah diperlihatkan oleh Allah SWT apa yang ada di timur dan barat dalam tangan aku, kata Nabi SAW. Allah buka, Nabi tengok. Di tangan Nabi, Allah buka, Allah tunjuk semua makhluk-makhluk Allah yang Allah cipta yang ada di barat sampai timur. Nampak? Hanya dalam satu tangan, kata Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kata, aku lihat semua makhluk yang Allah ciptakan, yang telah Allah ciptakan, yang akan Allah ciptakan sehingga hari kiamat. Aku tengok hanya dalam satu tapak tangan aku, kata Nabi SAW. Mata Nabi itu dapat memandang alam yang luas. Itu mata Nabi SAW. Luar biasa mata Nabi SAW. Wa sahbihi wa sallam. Allah SWT. Okay, jadi Allah SWT itu Rasulullah SAW. Allah SWT. Jadi bahkan di antara keistimewaan penglihatan Nabi SAW, Nabi boleh lihat belakang macam Nabi lihat depan. Dalam satu hadis Nabi SAW, ni keistimewaan keluarbiasaan diri Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata kat sahabat, perelokkan sujud kamu dan rukuk kamu. Rukuk elok, sujud elok. Karena kata Nabi SAW, inni arakum min wara'i zahri. Itu hadis. Kamu rukuk elok, kata Nabi. Sujud elok bagi sempurna. Jangan kalut-kalut, jangan cepat nak bangun menurut imam. Kenapa? Inni arakum min wara'i zahri. Kerana aku ni lihat kamu daripada belakang aku. Aku tengok depan aku di imam, tapi aku nampak kamu duk buat apa belakang. Kata sahabat, kata ulama, Nabi boleh lihat belakang macam Nabi lihat depan. Ada pandangan mengatakan di belakang kat tengkuk Nabi SAW ada satu penglihatan yang Nabi boleh tengok. Di sini. Nabi boleh tengok belakang. Maksudnya Nabi depan Nabi boleh tengok, belakang Nabi boleh tengok. Ada siapa boleh tengok itu? Itu dia panggil apa? Keluarbiasaan Nabi SAW. Okey, jadi
Allah SWT. Nah, itu kena kenal mata Nabi macam mana. Allah SWT. Kita kena kenal Allah SWT. Allah SWT. Lidah Nabi tu macam mana. Allah SWT. Kena kenal kelebihan tangan Nabi tu macam mana. Supaya timbul rasa Rasulullah ni tubuhnya tak macam manusia biasa. Kenal betul Nabi sampailah kita cinta mahabbah pada Nabi SAW. Tangan Nabi SAW ni, dan riwayat hadis, tangan Nabi ini, kalau ikut riwayat Sayyidina Anas, kata Sayyidina Anas bin Malik, aku pernah salam Rasulullah. Cium tangan Rasulullah. Tidak ada tangan yang lebih wangi melainkan tangan Nabi SAW. Dan tangan Rasulullah itu lebih wangi daripada kasturi. Kata Sayyidina Anas. Dan kata Sayyidina Anas bin Malik lagi, tidak ada satu tangan yang pernah aku pegang yang lebih lembut dari tangan Rasulullah SAW. Bahkan tangan Rasulullah ini lebih lembut daripada sutera. Kata Sayyidina Anas bin Malik. Dan tangan ini ada banyak keistimewaan dan keluar biasaan. Di antaranya tangan Rasulullah SAW pernah membelah bulan. Kenal Nabi satu. Itu cara nak kenal Nabi SAW. Nabi SAW pernah dicabang oleh mereka orang Quraisy. Mereka mengatakan kalau engkau benar engkau Rasul, maka belahlah bulan. Buat turun bulan belah. Maka Allah izinkan kepada Nabi SAW, Nabi turunkan bulan dan belah dengan tangan dia. Terpisah bulan. Allah SWT. Nabi SAW tangannya pernah menggelapkan air. Di satu perang Tabuk atau salah. Ramai sahabat terputus sebagian air. Semua nak minum, nak ambil wudu, tak ada air. Waktu itu kata Nabi SAW, bawa mai kat aku satu bekas. Nabi letak tangan Nabi dalam bekas, keluarlah air dari celah-celah dari jari Nabi SAW. Padahal tangan Nabi tu ada apa? Ada kulit, ada daging, ada tulang, ada darah. Tapi boleh keluarkan air. Kan pelik? Itu keluar biasaan tangan Nabi SAW. Allah SWT. Apa lagi keluar biasaan tangan Nabi SAW? Nabi SAW ada seorang sahabat sakit. Wahai Rasulullah, saya sakit. Nabi pegang. Nabi usap. Satu hadis Nabi SAW saya baca. Dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah Sirajuddin, muhaddis. Dia letakkan banyak hadis tentang keluar biasaan Nabi, syama'il Nabi SAW. Ada satu hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat mai ke Rasulullah. Abdullah tu salam alaihi Abdullah. Kata, wahai Rasulullah, aku ni bengkak wahai Rasulullah. Dia ada bengkak badan dia, bengkak. Dia bengkak-bengkak. Wahai Rasulullah, macam mana nak buat ni bengkak wahai Rasulullah? Nabi ambil tangan Nabi SAW yang mulia, Nabi usap. Pemasahan Nabi, Nabi usap. Bila Nabi usap, hilang bengkak. Kita bengkak, usap-usap bengkak lagi lah. Kawan bengkak kita, mai aku nak ni. Aku nak usap sikit, lagi bengkak rupanya. Lagi sakit kawan tu menjerit dia. Pergi urut pula lagi teruk dia. Nabi kalau orang bengkak, Nabi hanya sapu, selesai bengkaknya. Tangan Nabi SAW. Tangan Nabi SAW lagi. Apa keluar biasaannya? Di satu perang, Sayyidina Qatadah tengah perang. Perang? Patah pedang dia. Nabi ambil pedang. Dia kata kat Nabi, wahai Rasulullah, pedang saya patah. Nabi tengok sebelah Nabi ada ranting kayu. Nabi ambil ranting kayu dengan tangan dia. Waktu Nabi bagi dekat Qatadah, kayu tukar jadi pedang. Tangan Nabi SAW. Di antara keluasan tangan Nabi SAW lagi. Nabi bila menyentuh makanan ataupun menyentuh satu tu kan barakah. Seperti mana kita cerita tadi Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni kambing dia tu kering kontang tu. Dah tak ada susu dah. Nabi tepuk, Nabi usap kantung dia. Penuh susu. Bahkan diriwayatkan Ummu Ma'bad ni waktu mana zaman Sayyidina Umar, lepas Nabi wafat, berapa tahun sampai zaman Sayyidina Umar, berapa tahun tu banyak lama tu. Dan Sayyidina Umar berlaku kemarau panjang. Banyak orang terputus bekalan makanan, ternakan banyak mati. Ummu Ma'bad tak pergi cari air, tak pergi cari ternakan apa. Hidup di rumah dia macam biasa. Kenapa? Kambing yang dulu beberapa tahun dulu yang Nabi tepuk dulu, yang Nabi usap tu, susu dia masih lagi keluar. Ummu Ma'bad tak perlu lagi cari apa-apa. Pakai kambing tu saja. Nabi pernah tepuk. Allah SWT. Jadi, itu tangan Nabi SAW, keberkatan tangan Nabi SAW. Di antara keberkatan tangan Nabi SAW, kalau biasa tangan Nabi SAW yang kita kena mengaji, kita sikit lagi. Lagi 40 minit kan? Mula tadi apa? 10.45 mula. 10 suku tadi kan? 40 minit? 11.30. 11.30. 40 minit. 11.20 lah tadi. Ya. Itu kena habis lah. 11.30. 11.30. Lagi nanti soal jawab lagi. Ada soal jawab sikit. Boleh lagi ya? Boleh? Boleh lagi. Boleh, insyaAllah. Jadi tangan Nabi SAW satu hari,
Allah senang. Datang seorang, nama dia Allah senang. Allah senang. Allah senang. Sayyidina Allah senang. Allah senang. Yazid apa? Saya ingat nama dia Yazid. Yazid. Zaid. Yazid. Yazid lah nama dia. Yazid bin nampak tak? Dia main kat Rasulullah SAW. Dia kata, "Wahai Rasulullah, al-iman hahuna. Al-iman hahuna. Iman aku ni hanya di lidah, tapi tidak ada di hati aku." Dia mengadu pada Nabi SAW. Dia ketua munafik dalam kumpulan dia. Allah SWT. Abu Yazid nama dia. Nama dia Abu Yazid. Abu Yazid. Dia main Rasulullah. Dia main mengaku kat Nabi, selama ni iman aku hanya di lidah aku. Hahuna. Al-iman, iman aku ni hahuna. Nabi tak mahu pandang dia. Nabi tak mahu cakap dengan dia. Kenapa? Dia banyak mengutuk Islam, benci Nabi, musuhi umat Islam. Tapi dia Islam. Munafik ni. Allah SWT. Pada waktu itu, Allah SWT. Pada waktu itu, Allah SWT. Nabi tak peduli dia. Sehingga dia ulang, "Ya Rasulullah, iman hahuna, iman aku yang lidah tapi tak masuk di hati aku." Masa dia mengadu pada Nabi macam mana nak buat. Nak insaf lah ni. Waktu itu, bila dia sungguh-sungguh sangat nak perbaiki diri dia, nak buang sifat kemunafikan dia, apa Nabi buat? Nabi ambil tangan Nabi, letak kat dada dia. Nabi doa, Allah mathbit qalbahu. Nabi doa, ya Allah tetapkan hati dia. Ya Allah masukkan iman dalam hati dia. Nabi doa, banyak doa. Dan Nabi angkat tangan dia. Dan Nabi angkat saya tangan Nabi SAW. Dia kata, "Wallahi ya Rasulullah, sekarang aku sangat cinta pada engkau Rasulullah." "Wallahi ya Rasulullah, baru sekarang aku rasa iman dalam hatiku, penuh iman dalam hatiku." Kata, "Wahai Rasulullah, aku ni ketua pada kumpulan aku munafik. Grup ni ada ketua-ketua grup lah munafik ni. Ketua paling besar Abdullah bin Ubay lah. Kata, aku ni ketua pada orang munafik dalam kumpulan aku ni. Aku ketua dia, kepala dia. Wahai Rasulullah, nak ada aku petik nama dia. Bahasa mudah petik nama. Nak ada aku beritahu pada engkau nama satu persatu, seorang demi seorang. Golongan munafik yang aku duduk dengan dia. Dan nak ada aku panggil dia jumpa engkau. Bagi engkau hukum dia. Kata Nabi SAW, biarkan mereka. Allah yang akan ambil tindakan pada mereka. Tapi siapa yang datang seperti engkau datang kepada kami akan pulihkan dia, maksudnya akan bimbing dia. Akan doakan dia. Tapi mereka yang terus-menerus nak musuhi Nabi, Nabi kata biarkan dia. Kecuali orang datang macam kamu datang. Nabi kata, aku doakan. Hanya Nabi doa. Bila letakkan tangan kat dada, selesai masalah munafik. Hilang munafik. Kita senang lah kalau ada Nabi. Rasulullah ni hati ni kerja nak makan banyak lah. Tak, hilang makan banyak. Hati ni kira nak Allah senang. Ni sini boleh duduk. Dia kira apa? Macam-macam lah benda tak elok ni. Allah senang. Tak, selesai. Allah senang. Dah kahwin satu dekat, kahwin dua lagi letak Ustaz. Selesai. Allah. Fikir, nak kereta ada fikir. Nak kereta ada. Kalau aku kahwin dua, okey ke? Fikir nak kereta. Betul tak berani. Nak tapi tak berani. Celaru hati. Minta ya Rasulullah, pegang Rasulullah. Selesai. Ingatnya ingat Allah SWT. Itu Nabi SAW. Serabut sedih apa semua, Nabi pegang dada, selesai semua. Ada seorang sahabat Nabi SAW datang Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya nak masuk Islam. Ya, Nabi masukkan Islam. Bila masuk Islam, dia main kat Nabi lain. Dia kata, wahai Rasulullah, semua saya boleh buat apa Nabi suruh. Satu tak boleh. Itu zina. Satu saya tak boleh tinggal, itu zina. Saya suka lah berzina. Ni saya buat sejak zaman jahiliah dulu. Tak boleh tinggal Rasulullah. Nabi kata, bagaimana kalau tengok Nabi punya akhlak? Nabi tak kata, engkau ni teruknya mengaku depan aku macam ni. Aku tak tahu aku siapa. Tak ada. Akhlak lembut, lemah lembut, hikmah. Allah. Macam kita lah, orang main senak pendek, main duduk dalam majlis kita. Relax lah. Senak pendek ni. Pergi balik pakai senak. Jangan. Relax. Bimbing dengan baik-baik. Jadi Nabi SAW kata apa? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibu kamu? Kamu nak tak? Tak mahu Rasulullah. Bagaimana kalau orang zina dengan anak kamu? Anak perempuan kamu? Tak mahu Rasulullah. Bagaimana kalau orang berzina dengan Allah SWT, saudara ataupun adik perempuan kamu? Kamu nak? Dan kakak perempuan kamu nak? Saya tak mahu Rasulullah. Yang kamu zina tu mungkin ibu orang, mungkin kakak orang, mungkin adik orang, mungkin anak orang tu. Dia pun tak mahu macam kamu tak mahu. Dia terfikir. Waktu tu Nabi SAW letak tangan Nabi atas dada dia. Nabi doakan dia. Dan Nabi angkat tangan Nabi, dia kata apa? Wallahi demi Allah wahai Rasulullah. Mulai sekarang, tidak ada satu maksiat yang paling kubenci melainkan zina. Berkat Nabi tak tangan dia kat dada. Selesai semuanya.
Ada setengah orang dia tengok ada ulama, dia suruh ulama doakan dada dia. Mudah-mudahan barakah, hilang dia punya masalah. Jiwa dia yang problem dalam hati dia. Zaman Rasulullah Nabi doakan dada. Nabi tarik. Itu Nabi SAW. Sina Jabir. Jabir ke Jarir? Dia panggil apa dia kalau naik ni pun jatuh juga ni. Dia naik kuda jatuh. Tak cekap naik kuda. Naik sikit, jatuh. Dia tinggal Nabi. Tengok zaman tu semua sahabat mengadu Nabi. Rasulullah. Rasulullah. Kalau Rasulullah ada sana. Lakana bainana al-habib. Kalau Nabi ada lagi. Allah SWT. Jadi, Allah SWT. Dia tahu Rasulullah, aku naik kuda jatuh. Macam mana aku nak buat ya Rasulullah? Nabi tempat main sini, wahai Jarir. Jarir atau Jabir. Nabi tepuk dada dia ni. Nabi doakan dia. Nabi ternaik. Dia naik sampai lepas tangan, tak jatuh. Mungkin berdiri tak kuda lah. Tak jatuh. Zaman Sayyidina Umar kata, wahai Jabir, engkau pernah didoakan oleh Rasulullah untuk supaya engkau ni naik kuda ni hebat. Tunjuk sikit kat kami demo. Zam-zam, alah kazam demo. Allah SWT. Jadi, Allah SWT. Waktu dia naik kuda, laju. Waktu laju tu dia buang baju. Sambil buang baju, pakai baju balik. Kata Umar, cukup. Memang kau akui, memang kau dapat doa Nabi. Itu memang hebat dah tu. Buang baju sampai kuda laju tu. Orang kena pegang, dia tak pegang. Dia duduk naik atas tu, tetap tak jatuh. Berkat tapak tangan Nabi SAW doakan dia. Itulah Rasulullah SAW. Kenali Nabi. Nabi tu bukan biasa. Tangannya bukan tangan biasa. Matanya bukan mata biasa. Rambutnya bukan rambut biasa. Rambut Nabi diambil selai saja oleh Sayyidina Khalid Al-Walid di perang. Sedik dalam topi. Menang perang. Allah beri barakah, Allah beri pertolongan dalam peperangan. Itu Allah SWT. Maksudnya luar biasanya diri Nabi SAW. Sebab itu kita kenal pula apa itu dia panggil apa akhlak Nabi SAW. Ni cara nak kenal Nabi. Pertama kenal mata Nabi sana. Kening Nabi sana. Rambut Nabi sana. Lepas tu kenal pula mata Nabi luar biasa ni macam mana. Keluar biasaan, kehebatan, barakahnya rambut Nabi tu macam mana. Apa sahabat guna untuk apa? Baru kita rasa, Rasulullah. Yang ketiga, peringkat ketiga apa? Kenali akhlak Nabi SAW. Bagaimana Nabi bersabar? Bagaimana Nabi maafkan orang? Bagaimana Nabi berlemah lembut dengan orang keras dengan Nabi SAW? Jadi pagi yang kita cerita, sikit lagi, saya naik. Ada seorang tengah duduk kat kubur. Saya pergi cerita hadis. Duduk kat kubur, dia Imam Ahmad. Duduk kat kubur, dia menangis kat kubur. Kubur, anak dia yang baru meninggal. Bayi meninggal, anak dia, perempuan. Menangis sedih lah macam tak boleh terima lah. Oh. Nabi lalu kat kubur dia, Nabi kata apa? Nabi kata, sabarlah. Dia cakap macam tu, sabarlah. Dia kata, engkau tak hadapi, seperti yang aku hadapi. Engkau tak kena musibah macam aku. Sambil dia tak kali belakang lah, dia marah tu. Engkau tak hadapi, diam saja. Kerah perempuan ni pada Nabi SAW. Nabi tak marah. Bila Nabi pergi, orang kata, engkau tahu tak engkau marah sama Rasulullah tu? Rasulullah. Cepat-cepat dia pergi kat rumah Nabi SAW, dia tahu Rasulullah minta maaf. Aku tak tahu kata engkau Rasulullah, minta maaf banyak-banyak. Nabi senyum saja. Nabi tak kata, orang nak tahu lah ni. Tak ada. Bahkan Nabi kata kat dia, wahai ibu, sabar di awal kena musibah itulah yang pahala yang lebih sempurna, yang lebih besar. Kena musibah terus sabar itu yang terbaik. Sekarang kau baru nak sabar, tadi kau tak sabar. Sepatutnya, waktu kena musibah tu terus sabar. Kasut hilang, maki orang. Esok baru dia fikir, Allah, macam mana Allah dah uji nampaknya, tak apalah sabar. Esok baru sabar. Sabar kalau nak besar ganjaran, nak sempurna ganjaran, kata Rasulullah di awal. Hilang, kasut hilang lah, tak apalah. Allah ambil balik lah hak dia. Ada hikmah lah ni hilang ni, tak apalah, beli baru lah. Apa sabar. Terima. Itu paling sempurna ganjaran pahala. 2-3 hari lepas tu, ataupun 2-3 jam lepas tu, lambat sikit, kurang sikit pahala dia. Itu Nabi SAW. Ada seorang terjumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku nak tanya engkau soalan dan aku nak cakap dengan engkau dengan percakapan yang paling keras, yang paling kasar. Ada seorang jumpa Rasulullah macam tu, dia kata, aku nak cakap kasar pada engkau, tapi engkau jangan terasa hati dengan aku. Pandai pula. Ada hadis tu. Aku nak tanya engkau soalan. Aku nak bercakap dengan engkau dalam keadaan suara aku dia kuat. Kasar kata-kata aku. Pedih kata-kata aku. Tapi wahai Rasulullah, jangan kau terasa hati dengan aku. Nabi ada masalah. Nabi kata na'am. Hanya tu Nabi kata. Silakan. Ditanya Rasulullah, kasar-kasar. Nabi jawab, ya ini. Setiap soalan semua Nabi jawab dengan lemah lembut ke Nabi SAW. Kita kalau orang nak tanya, kita kasar-kasar, kita kata apa? Hang nak tanya apa elok-elok? Ikut Nabi SAW. Hang kata yang kasar, aku jawab elok-elok. Hang tanya lembut, aku jawab elok juga. Bagi kita, baik-baik lah orang, baik-baik orang.
Yang penting aku elok pada orang sudah. Orang macam mana aku pilih lah. Dia tu urusan dia dengan Allah lah. Dia jawablah dengan Allah nanti. Tapi yang penting aku buat baik pada orang. Itu akhlak Nabi SAW. Jawab Nabi SAW. Sehingga orang tu akui engkau memang Rasulullah. Engkau betul-betul Nabi. Kenapa aku kasar dengan kau? Bercakap benda menyakitkan hati kau. Kau sabar saja. Kau betul-betul Nabi. Luar biasa engkau ni. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenali akhlak Nabi SAW. Barulah kenali sirah Nabi. Kehidupan Nabi SAW. Jadi semoga Allah SWT jadikan kita semua orang yang mengenali Nabi, mencintai Nabi SAW. Dan bukti kata kita kenal, kita akan cinta. Punca kenal, kita akan cinta. Dan bukti cinta itu kita akan ikut Nabi SAW. Maka banyakkan selawat pada Nabi SAW. Man ahabba syai'an akthar min dhikri. Siapa suka cinta pada seseorang, pada sesuatu, dia akan banyak menyebutnya. Kalau betul kita cinta Nabi SAW, banyakkan selawat pada Nabi SAW. Ikutlah sunnah Nabi SAW. Hadirlah majlis menceritakan tentang Nabi. Selawat ke atas Nabi. Majlis yang mengingat kita pada Nabi SAW. Ambillah ilmu Nabi, sungguh-sungguh belajar ilmu. Kata cinta Nabi, mengaji tak bersungguh-sungguh. Tak cinta Nabi lagi tu. Tak betul-betul cinta, kurang cinta. Kalau cinta betul-betul, kita ambil warisan Nabi. Kita pergi mengaji tu, kita sedang ambil ilmu Nabi, warisan Nabi. Orang cinta mesti nak ambil warisan Nabi SAW. Jadi saya serah balik pada moderator. Semoga kita dapat mengenali Nabi, mencintai, dapat rasa mulianya Nabi SAW. Tutup ni. Sebab dia bunyi suara macam robot lah. Kita tak dengar suara jelas. Okay, silakan. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Mufti. So, insyaAllah tuan-tuan, perempuan, kita nak teruskan kepada sesi soalan. Yang mana soalan ni Ustaz? Boleh dengar tak suara saya? Boleh kan? Kuat sikit je. Saya tak boleh dengar. Kuat sikit ya? Okey. Soalan dia, yang ni daripada soalan para penonton lah kebanyakan. So, apakah cara terbaik untuk kita nak buktikan rasa cinta kita kepada Nabi? Yang ni soalan yang pertama lah. Ya. Mungkin Ustaz jawab satu-satu. Okey. Boleh teruskan insyaAllah? Boleh insyaAllah. Okey. Bagaimana kita nak buktikan rasa cinta pada Nabi SAW macam tu lah? Betul. Bukti cinta itu adalah dengan kita mengikuti Nabi SAW. Berdasarkan dalil Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasulullah, jika kamu benar-benar betul cinta Allah, kata kepada mereka. Benar mereka itu, kamu itu semua itu mencintai Allah, fattabi'uni, ikut aku. Yuhibbukumullah, Allah cinta, Allah kasih pada kamu. Dan apa maksud fattabi'uni? Maksud fattabi'uni, ikut aku. Kata ulama, tak mungkin kita boleh ikut Nabi SAW kalau kita tak cinta Nabi SAW. Kenapa boleh kita patuh pada seorang yang kita cinta pada dia? Tengok, kenapa sampai sanggup kita kahwin dengan seorang? Cinta pada dia. Padahal kita tahu kalau aku kahwin dengan dia, aku kena kerja lebih. Aku kena cari duit untuk nafkah isteri ku. Aku kena cari kereta, cari rumah pada dia. Tapi nak kahwin juga, cinta. Cinta menyebabkan kita akan patuh, kita akan ikut orang yang kita kasih. Allah SWT. Kenapa kita jadi taat pada mak ayah? Mak ayah dah bagi duit, mak ayah suruh apa kita buat. Mak ayah kata, ni jom bawa ayah Zat, di sini sana sini, kita ikut buat saja. Dan kita pandang ayah aku berjasa pada aku, mak aku berjasa pada aku sayang pada mereka. Dan sayang itu menyebabkan kita ikut apa dia kata. Kalau tak cinta, tak sayang pada mak ayah, kita tak boleh ikut dia. Allah SWT. Contoh yang saya buat, seorang cinta pada seorang kekasih lah, perempuan lah. Ini contoh lah, tak perlulah kita buat betul pula. Dia cinta pada seorang perempuan ni, dia couple contoh. Ini contoh, jangan buat. Contoh. Allah SWT. Kekasih dia call jam 12 malam. Assalamualaikum abang. Ya, ada apa sayang? Dah tak kahwin lagi, abang sayang dah. Dia kata boleh tak? Tolong pergi beli sat nasi goreng. Sayang lapang lah, jam 12 malam. Okey, siap. Sekarang juga abang pergi. Nanti abang sangkut dekat pagar nanti, dekat pagar tu. Abang sangkut, sayang keluar ambil. Jangan risau, selagi abang ada, apa saja abang akan tunaikan. Walaupun kena merentangi laut yang berapi, tetap saya akan sampai di depan pintu rumah. Lautan api sangat kurang nangi, kata dia. Apatah lagi beli nasi goreng. Biasa saya, senang saya, kata dia. Senang. Dia akan tunaikan, nampak? Akan tunaikan, akan ikut. Esok call pula pagi subuh. Abang boleh tak pilih utusan hari ni?
Ya, sampai. Padahal tak bangun lagi. Sampai dah. Akan tunaikan sesungguh apa yang kekasih dan nak. Taat sesungguh. Kenapa? Cinta, mahabbah. Maka kalau kita cinta Nabi SAW, apa yang Nabi SAW nak, kita akan Rasulullah nak macam ni lah, aku nak buat lah. Nabi tunjuk pada aku buat macam ni. Nabi tunjuk aku buat macam ni. Aku nak ikut Nabi lah. Kalau cinta. Sebab tu Allah kata apa? Kalau kamu benar cinta Allah, ikut Nabi Muhammad. Apa maksud ikut? Cinta betul-betul kamu akan ikut Nabi. Maka bila kamu cinta Nabi, kamu ikut Nabi, kamu akan dapat cinta Allah SWT. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampun semua dosa-dosa kamu. Jadi, Allah senang amat. Jangan fikir. Relax. Ini Allah senang. Allah senang. Dia Allah senang amat. Cinta Nabi SAW. Jadi, bukti cinta apa? Ikut Nabi SAW. Dan kita hadir kuliah macam ni, online macam ni, dalam yang dianjurkan oleh mymengaji.com. Ini semua orang cinta Nabi SAW. Kerana di antara bukti cinta, kita suka mendengar kisah kasih. Di antara bukti cinta, kita suka mendengar tentang Rasulullah SAW. Nak dengar lagi tentang Nabi, dengar Nabi yang tak cukup lah masa. Bukti cinta. Maka buktikan cinta kita dengan ikut Nabi. Salawat pada Nabi. Taat Nabi. Amalkan sunnah Nabi SAW. Selalu hadir majlis-majlis yang memperdengarkan tentang Nabi SAW. Jadi kalau betul-betul kita cinta Nabi, buktinya apa? Di antara yang terbaik, salawat banyak pada Nabi SAW. Silakan soalan seterusnya. Bawa isterinya. Okey, baik. Ustaz, soalan yang kedua. Ada cara tak? Ada cara? Ya, boleh. Ada cara tak untuk cara apakah untuk kita nak pupuk rasa cinta kepada Nabi? Ni soalan yang kedua daripada para penonton. Okey, cara untuk memupuk cinta pada Nabi SAW. Cara untuk memupuk cinta pada Nabi SAW. Yang pertama sekali, kita kena bersungguh-sungguh mengaji ilmu syama'il Nabi SAW. Boleh hampir saya katakan 100% lah. Orang yang betul-betul mengaji syama'il ni, duduk dengan ulama yang betul-betul boleh baca syama'il ni, boleh saya kata hampir 100% dia mesti cinta Nabi SAW. Walaupun baru sekali dia dengar. Dia akan mula rasa, Rasulullah. Jadi, cara untuk cinta Nabi yang pertama mesti kena dengan ilmu. Tak ada ilmu macam nak cinta Nabi. Jangan hanya kita ini kenal Nabi hanyalah perkataan Muhammad Rasulullah. Jangan hanya kenal Nabi ni, Allah betul tang dinding kata Muhammad, tang tu saja. Kerana Nabi ni betul-betul kenal diri Nabi SAW. Syama'il lah ilmu yang pertama sekali yang kita kena ngaji. Ngaji sirah Nabi SAW. Maksud dengan ilmu, dengan menuntut ilmu talaqi kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang kedua, untuk kita cara untuk kita kenal cinta Nabi SAW, perbanyakkanlah salawat pada Nabi SAW. Kerana salawat akan menimbulkan nur, cinta yang sangat kuat pada Nabi SAW. Dan salawat ni dia akan bersihkan hati kita. Hati yang semakin bersih akan semakin cinta Nabi SAW. Dan yang ketiga, untuk kita cepat menimbulkan cinta pada Nabi SAW. Cara yang cepat untuk timbulkan cinta pada Nabi SAW, selalulah kita duduk dengan orang soleh, dengan ulama-ulama, kawan-kawan yang mereka tu pencinta Nabi. Kalau kita duduk dengan pencinta Nabi ni, mudah kita cinta Nabi SAW. Kerana pencinta Nabi tu akan cerita tentang Nabi SAW. Ulama ni kalau cinta Nabi, dia nak cerita Nabi saja. Saya tengok ulama-ulama di Tarim lah, di Hadramaut saya tengok. Dia ceramah bila apa pun, mesti nak kaitkan Nabi SAW. Mesti kaitkan Nabi. Maksudnya hati dia sangat cinta Nabi SAW. Duduk dengan orang soleh selalu. Duduk dengan kawan-kawan yang baik-baik, kita akan cinta Nabi SAW. Kerana kawan-kawan yang baik, orang soleh ni, di diri mereka ada akhlak Nabi. Dan dalam hati mereka ada cinta Nabi. Kita harap duduk dengan orang soleh, ulama-ulama ni, mengalir cinta yang dalam hati mereka tu, cinta pada Nabi tu mengalir juga dalam hati kita. Buat tiga tu. Yang pertama ngaji ilmu, syama'il sirah. Yang kedua, salawat banyak pada Nabi. Yang ketiga, duduk dengan ulama-ulama, wali-wali orang soleh. Kita akan mudah cinta Nabi SAW. Kerana dalam hati mereka dah ada cinta, maka akan dia panggil apa? Terlimpah dalam hati kita juga cinta Nabi SAW. Seperti mana para sahabat tak ada cinta Nabi pun. Masa awal-awal jahiliah, duduk dengan Nabi, rasa cinta Nabi. Kenapa? Dalam hati Nabi penuh dengan cinta. Terlimpah di hati sahabat. Tabi'in tidak ada cinta. Duduk dengan sahabat, ada cinta. Timbul cinta pada Nabi SAW. Buat tiga tu, yang mudah lah. Yang lain banyak lagi. Silakan, kalau ada lagi soalan. Tak dengar. Macam tak dengar. Okey, Ustaz, soalan yang terakhir. Dengar? Okey, boleh. Dengar. Soalan yang terakhir ni insya-Allah, bagaimana untuk kita nak dapatkan syafaat daripada Nabi SAW. So soalan simple lah yang terakhir ni.
InsyaAllah silakan. Bagaimanakah kita nak mendapatkan syafaat Nabi SAW? Dalam hadis Nabi SAW, secara umumnya semua akan dapat syafaat. Allah senang. Semua akan dapat syafaat. Termasuk orang yang berdosa besar pun dapat syafaat. Termasuk orang yang walaupun iman dia sebesar debu, ibadat tak ada apa pun, ibadat iman sebesar debu dapat syafaat juga. Secara umumnya semua dapat syafaat Nabi SAW. Syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati. Syafaat aku untuk umat aku yang berdosa besar pun dapat jugalah. Tapi bagaimana untuk mendapatkan syafaat yang utama? Dia ada syafaat pertama dan ada yang terkemudian. Kita nak syafaat pertama. Syafaat pertama ni lah syafaat yang menyebabkan orang itu melangkah masuk syurga bersama Nabi SAW. Waktu Nabi rasmikan pintu syurga, Nabi akan ketuk ganggang pintu syurga, Nabi langkah saya masuk, umat yang dapat syafaat utama ni akan masuk dengan Nabi SAW. Dan pintu syurga tu jangan duk nampak macam pintu masjid. Kecil lah, nak masuk macam mana? Pintu syurga tu berapa bulan perjalanan tu? Lak besar tu pintu syurga tu. Akan masuk. Pintu syurga betul besar akan masuk. Ramai-ramai masuk dengan Nabi SAW. Nabi orang pertama melangkah. Allah SWT. Cumanya bagaimana untuk dapat syafaat utama? Pertama sekali, yang termudah ni, baca doa selepas azan. Ni ulama-ulama pesan lah. Kan saya pesan, ulama-ulama ada pesan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah. Baca yang tu. Pendek saja. Lepas tu selawat pada Nabi SAW. Ataupun selawat dulu. Lepas La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Contohlah. Lepas tu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Sebab ada hadis Nabi kata baca doa ni dan ada hadis Nabi kata selawat pada aku lepas azan. Siapa yang dapat buat amalan ni, Nabi kata wajib baginya syafaat aku. Pastilah aku bagi syafaat. Ini jaminan Nabi SAW. Cara nak dapat syafaat Nabi SAW macam mana? Baca doa lepas azan dengan tinggal. Jawab azan, doa lepas azan. Lepas tu selawat pada Nabi SAW. Yang kedua, Allah SWT. Selawat pada Nabi SAW 10 pada waktu pagi, 10 pada waktu petang. Itu hadis dari Muslim, hadis sahih. Nabi kata siapa yang selawat pada aku 10 kali pagi, 10 kali petang, wajib bagian syafaat aku. Dapat syafaat. 10 kali, 20 kali ya sorry, dapat syafaat. Jadi, selawat pada Nabi paling kurang 10 pagi, 10 petang. Tapi kalau lebih lagi dapat, lagi awal lagi syafaat lah. Seperti mana hadis Nabi SAW, akrabukum minni manzilan yawmal qiyamah, aktsarukum alaihi salam. Orang paling dekat kedudukannya nanti di akhirat dengan aku ni, kedudukannya dengan aku di akhirat paling dekat. Siapa? Kamu yang paling banyak selawat. Siapa paling banyak selawat? Paling dekat dengan aku, kata Nabi SAW. Dan apa maksud dekat? Maksud dekat, bila kita bangkit pada kubur kita, bangkit saja, Allah dekatkan waktu tu kita dengan Nabi SAW. Bangkit di mahsyar nanti, kita akan lihat Nabi SAW depan mata kita. Dan waktu itu kita akan masuk syurga bersama Nabi SAW. Ini maksud dekat. Bila masuk syurga pula, dia akan duduk syurga Firdaus. Jiran dengan Nabi SAW. Yang banyak selawat. Nak jadi jiran Nabi, selawat banyak pada Nabi. Jangan, kalau kita jadi jiran sultan je nak. Tiap hari sultan main rumah kita. Kita jadi jiran Nabi, tiap hari Nabi main rumah kita. Istana kita, insyaAllah istana syurga. Jadi Allah SWT, kita nak berjiran dengan Nabi SAW, banyakkan selawat pada Nabi SAW. Untuk dapatkan syafaat, buat dua amalan tu. Mudah lah. Yang lain tu amalkan sunnah lah. Amalkan sunnah apa semua tu lah. Yang pertama, buat apa? Allah SWT. Tadi apa tu? Doa lepas azan. Yang kedua, selawat pada Nabi. 10 pagi, 10 petang. Paling kurang. Paling banyak, silakan. Buat dua dapat syafaat Nabi SAW. Yang lain tu jagalah. Maksiat, taubat banyak pada Allah. Ikut akhlak Nabi. InsyaAllah dapat syafaat Nabi. Itu semua amalan yang paling mudah. Cara yang paling mudah insyaAllah. Silakan pada monitor kita balik. Okey, baik, insyaAllah last permintaan daripada semua orang lah ni. So kita tak nak hampakan mereka semua. So Ustaz, Ustaz boleh bagi sedikit nasihat dan juga kalau Ustaz ada ijazah ataupun nak ijazahkan amalan apa-apa kepada kami semua ni, audien termasuklah dengan saya, boleh tak untuk yang kali terakhir ni ijazah mungkinlah amalan apa-apa dan juga nasihat kepada kami semua, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi sini ada beberapa ijazah yang boleh kita ambil. Banyak sebenarnya ijazah amalan ni. Saya bagi ni yang penting-penting lah yang kita boleh amal lah. Yang pertama sekali, amalkan membaca selawat tafrijiyah 11 kali lepas sembahyang subuh. Lepas tu baca 12 kali surah Al-Ikhlas. Ini saya dapat dari Tunggu Haji Ayub. Kata dia siapa amal amalan ni, dia menyamai
orang yang beramal amalan-amalan zikir dalam tarikat. Tarikat ni amal zikir selawat banyak. Kita amal ni saja. Menyamai insya-Allah. Sebab selawat tafrijah ni selawat yang sangat besar dan yang berganda dia punya kelebihan dia. Yang pertama lepas subuh selawat tafrijah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 11 kali. Al-Ikhlas 12 kali. 3 kali dah khatam Quran dah. 3, 6, 9, 12, 4 kali khatam. Pahala dia. Okey ya. Jadi Allah senang. Baca ni lepas subuh. Yang kedua, Allah senang. Bacalah selawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Baca sebanyak mana yang mau. Ini fadilat dia akan murah rezeki dan juga rezeki batin mendapat. Kalau yang Syekh kita pernah bagi 10 kali, 10 kali, tapi ini saya dapat bila ulama Hadramaut Karim. Ini baca sebanyak mungkin. Tambah wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Baca sebanyak mana yang kita nak. Fadilat dia apa? Banyakkan untuk barakah dan juga untuk luaskan rezeki kita. Tambah-tambah bagi yang nak kahwin, moderator kahwin tak lagi? Kahwin. Kita kahwin lagi. Admin kahwin tak lagi? InsyaAllah. InsyaAllah. Belum lagi. Cepat kahwin. Doakan insya-Allah senang insya-Allah. Tadi amalkan selawat ni. Saya ni pengalaman saya lah waktu mana saya nak pergi tarim, nak mengaji tarim dulu saya tak kerja, mengaji saja. Syekh kata, "Pergi ngaji tarim." Dia kata, "Syekh macam mana?" "Duit mana ada nak pergi ngaji sana? Lampeng pun tak simpan duit. Tak nak simpan duit lampeng. Ada 2-3 ringgit tu lah, tak boleh keluar tu lah. Kalau boleh keluar saya nak keluar lah, nak pakai. Memang tak ada duit." Allah senang amat. Jadi, kadang-kadang bor minyak pun pakai duit siling. Duit siling ada bor minyak. Jadi, Allah senang amat. Syekh kata amalkan selawat tu. Tapi yang Syekh ni tak ada wabarik itulah. Dia hanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Baca 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas asar. Siapa nak amal ni pun boleh silakan ambil. Yang satu lagi kena baca sebanyak-banyaknya, tambah wabarik. Okey ya. Ada 2 ijazah lah tu. Saya baca. Dia kata murah rezeki baca kan. Saya tak kerja apa. Sebelum saya nak pergi tarim, saya dapat RM20,000. Macam mana main duit saya tak tahu. Orang ni bank in, orang ni main bagi, orang ni main jumpa. Taklah kita maksudnya sampai minta ke orang bagi duit pada duit saya tak. Cuma orang tahu kita nak pergi tarim, orang ni bank in RM2,000. Resepi Negeri Sembilan. Ada orang beritahu lah kata, "Ustaz ni lepas ni dah ada kuliah dah, dia nak pergi tarim." Seorang makcik jumpa saya lepas saya kuliah di Negeri Sembilan di Senawang. Di Senawang, dia jumpa saya, dia kata, "Apa? Ustaz, saya nak bagi duit ke Ustaz? Nak pergi ngaji kan?" Dia nak pergi ngaji. Dia berkeluar. Sampul tebal saya tengok. Dia kata, "Ni duit ni untuk Ustaz." Dia kata dalam ni ada 8,000 tak salah. 6 ke 8,000. Kata nak ambil pergi ngaji. Tengok. Ada rezeki. Ini selepas alhamdulillah berkat saya amalkan yang Syekh kita bagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Siapa yang nak kahwin baca banyak-banyak. Siapa yang nak kahwin lagi baca banyak-banyak. Buka tingkap sikit, buka tingkap sikit. Buka tingkap sikit. Dia buka tingkap sikit kata. Silakan rumah rezeki insya-Allah. Ni saya dah try insya-Allah. Amalkan insya-Allah. Lepas tu ijazah seterusnya Allah senang Muhammad. Okey ya. Kita amalkan Allah senang Muhammad. Amalan zikir sebelum dia panggil apa? Subuh. Sebelum subuh Sebelum subuh ni amalkan Allah senang Muhammad. Rabbana amalkan yang pertama ya arhamar ya latif ultuf bina 70 kali. Boleh tulis nanti admin mungkin boleh tulis. Dia bagi pada semua yang sahabat-sahabat mymengaji.com. Yang pertama baca ya latif ultuf bina 70 kali. Ni saya dapat ijazah daripada tuan guru Pak Tameng, kita panggil Pak Tameng dia. Dia nak murid kepada Tok Kenali. Tok Kenali dia, nak murid Tok Kenali. Dia ijazah pada saya amalan para wali ni terdahulu ni sebelum subuh baca ya latif ultuf bina 70 kali. Yang kedua baca ya arhamar rahimin irhamna 70 kali. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. InsyaAllah amal cepat lembut hati kita. Yang ketiga baca doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin 20 kali. 20 kali. Lepas tu baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 20 kali. Kalau kita nak hurai fadilat semua ni, tak habis-habis Banyak ni. Dah Quran daripada hadis Nabi SAW.
20 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Habis. Itu saja. Sebelum subuh, lepas solat tahajud. Amalkan ini. Cepat lembut hati kita, cepat menguatkan kerohanian kita, bersihkan jiwa kita. Hasilkan anugerah-anugerah Allah, pertolongan Allah SWT. Disejazahkan semua amalan itu dan silakan beramal siapa yang nak beramal. Allah alam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Dan nasihat saya pada kita semua, Allah SWT, teruskan menuntut ilmu dan jangan pernah putus asa. Di zaman ini banyak musibah, banyak ujian, tapi kita kena ingat Allah yang akan lepaskan kita. Kita bergantung pada Allah SWT. Ada orang diuji dengan anak, diuji dengan rumah tangga, diuji dengan isteri, diuji dengan kawan-kawan, diuji dengan perniagaan, bisnes dengan problem. Ingat, kalau Allah lepaskan kita, kita akan lepas. Maka bergantung pada Allah, minta tolong Allah. Dan ingatlah hati kita, makhluk tidak boleh mudaratkan kita. Tidak boleh beri manfaat kepada kita. Yang boleh adalah Allah SWT. Maka bergantung minta tolong Allah SWT. Dan perbanyakkanlah doa pada Allah keselamatan pada fitnah akhir zaman. Dan perbanyakkanlah kita ini, Allah SWT, istighfar, minta ampun pada Allah dengan dosa-dosa kita. Dosa lah penyebab musibah, balak dan sebagainya. Dibanyakkan minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan teruskan sebarkan dakwah, adik malik ilmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Okey, baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairal kasih diucapkan kepada Ustaz Mufti. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian dan juga ijazah nasihat kepada kami semua. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran dan dapat mengambil ilmu kutip daripada ilmu Ustaz Mufti yang sampaikan kepada kita pada hari ini. InsyaAllah, terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Ya, sama-sama. Okey, kita ambil waktu Ustaz kan. Hujung-hujung minggu ni. Okey, baik. Boleh tak Ustaz pimpin doa sedikit, doa penutup kita Boleh. untuk program kita pada pagi ini insya-Allah. So, alhamdulillah bi'amin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana dhana anfusana min tafna. Asirin. Wa habib nabiyyika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fina. Allahumma arhamna, Allah fazna min al-fitan fi akhir zaman. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من عذاب النقاب ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين افتح لنا فتوح العارفين افتح لنا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا فينا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, insya-Allah setakat itu sahaja live kita pada pagi ini. Program kita insya-Allah. Terima kasih yang kita ucapkan kepada Ustaz Mufti. Boleh? InsyaAllah. Okey, terima kasih. Baik. Okey, baik, insyaAllah ayah-ayah, ibu-ibu, rakan-rakan seperjuangan Al-Quran semua. Bagaimana program kita pada pagi ini? Apa yang tuan-tuan dapat? Saya dengar dan saya tengok banyak yang komen kata cepat kan dari segi ijazah daripada Ustaz sendiri. Nanti insyaAllah kita akan re-upload semula dalam My Mengaji Studio ataupun dekat My Mengaji. Kita punya video dan kita akan kat-kat kita akan letak dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia punya ijazah, contohnya amalan kita letak penulisan, senang tuan-tuan baca. Tadi Ustaz just sampai daripada mulut kita tak dapat tangkap. Nanti kita akan letak description atau kita letak doa-doa dan juga zikir-zikir yang mana kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Boleh insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita insya-Allah kita akan tutup majlis kita